Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pustakaan Negeri Sarawak sebahagian Sibu kerana telah menjemput saya untuk menyampaikan ceramah mengenai kepentingan untuk mendaftarkan jenama ataupun trademark ataupun cap dagangan. Sebelum saya memulakan ceramah, saya ingin memperkenalkan diri. Saya, Philomena Anak Jimbun, penolong pegawai Harta Intelek di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Cawangan, Sarawak. Untuk makluman, Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun nama singkatannya MYPO merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. MYPO merupakan agensi tunggal yang menyediakan perkhidmatan pendaftaran harta intelek. MYPO bertanggungjawab dalam pembangunan dan pentadbiran sistem hak harta intelek di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanya, apakah itu harta intelek? Apakah itu harta intelek? Harta intelek merupakan harta tidak ketara di mana harta intelek adalah hasil kreativiti atau ciptaan yang datang daripada daya intelektual atau minda seseorang. Terdapat 6 jenis harta intelek di bawah seliaan MYPO. 6 jenis harta intelek di bawah seliaan MYPO. Yang pertama adalah patent. Patent adalah perlindungan ke atas inovasi ataupun reka cipta. Nombor 2, reka bentuk perindustrian. Perlindungan ke atas reka bentuk perindustrian tertumpu kepada rupa bentuk luaran sesuatu produk ataupun desain sesuatu produk. Nombor 3, hak cipta. Perlindungan hak cipta adalah perlindungan ke atas karya seni, karya sastra, muzik, filem, rakaman, siaran, bunyi dan juga karya terbitan. Nombor 4, petunjuk geografi. Perlindungan di bawah petunjuk geografi adalah untuk perlindungan ke atas keluaran semula jadi ataupun yang berdasarkan lokasi sesuatu keluaran ataupun kraftangan. Contohnya adalah Sarawak Paper. Nombor 5, reka bentuk susu atau litar bersepadu. Perlindungan reka bentuk susu atau litar bersepadu lebih kepada corak atau susunan 3 dimensi pada litar bersepadu. Dan yang keenam adalah cap dagangan. Cap dagangan atau nama ataupun trademark. Untuk ceramah kali ini, saya hanya memfokuskan kepada jenis harta intelek iaitu cap dagangan atau nama ataupun trademark. Seperti mana tajuk ceramah kita hari ini, kepentingan untuk mendaftarkan cap dagangan. Apakah itu cap dagangan? Cap dagangan adalah tanda yang boleh dinyatakan secara grafik yang boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan yang lain. Contoh cap dagangan adalah KFC, Sugar Bun, Maggi, Nestle. Ini adalah contoh cap dagangan. Dan tanda tersebut boleh terdiri daripada perkataan, logo
gambar, nama, huruf, nombor ataupun kombinasi. Sebagai contoh, ini adalah contoh-contoh cap dagangan. Cap dagangan Starbucks, dia adalah gabungan daripada gambar dan juga perkataan. Sama juga dengan Nestle. Nestle adalah tanda gabungan cap dagangan yang gabungan daripada gambar dan juga perkataan Nestle. Apakah fungsi cap dagangan? Kenapa cap dagangan perlu ada? Kenapa kita perlu ada cap dagangan? Melalui cap dagangan, kita dapat menunjukkan, dengan adanya cap dagangan, kita dapat menunjukkan atau mengetahui dari mana sumber yang bertanggungjawab mengeluarkan atau menjual sesuatu barangan itu. Sebagai contoh, logo Petronas, Proton. Kita tahu jenama itu adalah jenama dari Malaysia. Cap dagangan logo jenama Nur Alpha Batik. Bila kita lihat Nur Alpha Batik, jenama Nur Alpha Batik, semestinya kita akan kaitkan bahawa batik itu adalah dari Terengganu. Dengan adanya cap dagangan juga memudahkan dan mempercepatkan pengguna untuk membuat pilihan semasa membeli sesuatu barang. Sebagai contoh, kita nak beli beras. Kita ada banyak jenama ataupun brand untuk beras di pasaran. Kita ada beras Amoy, cap ayam. Kita ada beras basmati, ada ada pelbagai jenama beras di pasaran. Maka kita boleh membuat pilihan dengan senang mengikut apa yang kemampuan kita. Selain itu juga, pengguna memilih cap-cap tertentu kerana berkeyakinan bahawa barang atau perkhidmatan berkenaan terjamin kualitinya. Sebagai contoh saya sendiri, saya menggunakan handphone jenama Samsung. Walaupun sebab saya tahu jenama Samsung, bagi saya handphone jenama Samsung ini ada sebab bagi saya Samsung saya telah yakin dengan jenama dan percaya dengan kehebatan dan kualiti yang ada pada handphone jenama Samsung. Walaupun di pasaran sekarang, ada lagi handphone jenama lain seperti iPhone, Vivo, Oppo, tapi saya tetap yakin terus menggunakan handphone jenama Samsung. Cap dagangan juga berperanan sebagai alat periklanan yang sangat berkesan. Ini kerana menjadi kebiasaan pengguna akan membeli sesuatu barangan ataupun suatu barangan, produk ataupun keluaran baru kerana terpengaruh dengan iklan yang berkesan. Untuk makluman tuan-puan juga, cap dagangan yang terkenal, famous mark ataupun telah pun established di pasaran boleh menjadi aset yang sangat bernilai. Sebagai contoh, jenama Coca-Cola. Jenama Coca-Cola telah wujud sejak tahun 1886 lagi dan masih lagi famous sehingga kini. Dia antara cap dagangan ataupun brand yang sangat bernilai. Sehingga kini nilai untuk jenama Coca-Cola ini adalah sebanyak 97.9 bilion
dalam US dollar. Dan cap dagangan yang famous ataupun yang telah terkenal boleh juga dilesenkan ataupun di-franchise. Contoh cap dagangan yang telah di-franchise di Malaysia, kita boleh lihat kita ada Sugar Bun, Mary Brown, 7-Eleven, KFC, Starbucks. Ini adalah antara cap dagangan yang telah famous dan telah di-franchisekan. Apakah kepentingan mendaftarkan cap dagangan? Adakah cap dagangan itu wajib didaftarkan? Kenapa kita perlu mendaftarkan cap dagangan? Ini adalah antara soalan-soalan yang sering ditanya oleh orang ramai. Mengapakah kita perlu mendaftarkan cap dagangan? Apa pentingnya mendaftarkan cap dagangan? Untuk makluman, pendaftaran cap dagangan adalah tidak wajib. Tetapi tanpa pendaftaran, suatu cap dagangan itu tidak dilindungi. Konsep pelindungan harta intelek adalah sama seperti kita mengambil polisi insurans untuk rumah, untuk kereta dan juga diri sendiri. Begitu juga dengan harta intelek, cap dagangan, kita perlu mendaftarkan bagi membolehkan cap dagangan kita dilindungi. Melalui pendaftaran, kita dapat membuktikan kesahan pemilikan cap dagangan tersebut. Ini bermaksud pemilik cap dagangan yang berdaftar mempunyai sijil pendaftaran. Untuk makluman, di Malaysia hanya MYPO yang mengeluarkan sijil pendaftaran. Agensi tunggal yang mengeluarkan sijil pendaftaran. Ini adalah contoh sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh MYPO. Tempoh perlindungan cap dagangan adalah sah selama 10 tahun dari tarikh pendaftaran dan perlu diperbarui setiap 10 tahun. Sekiranya tuan-puan masih menggunakan cap dagangan tersebut, tuan-puan perlu memperbaharuinya setiap 10 tahun. Melalui sijil pendaftaran juga dapat membuktikan cap dagangan tersebut adalah milik tuan-puan. Sijil pendaftaran juga diterima oleh mahkamah atau pihak penguatkuasa sebagai bukti sah. Dan dengan adanya sijil pendaftaran, ia merupakan dokumen penting untuk membuktikan kesahan hak milik cap dagangan dalam urusan pengeksportan barangan ke luar negeri. Dan sekiranya ada berlaku pelanggaran atau penggunaan cap dagangan tanpa kebenaran daripada pemilik sah cap dagangan, pemilik boleh mengambil tindakan ke atas mereka yang menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran. Selain itu juga, pemilik cap dagangan yang berdaftar dan sah boleh meletakkan simbol R pada cap dagangan mereka. Simbol R pada cap dagangan mereka. Sebagai contoh, jenama Coca-Cola, dia telah berdaftar dan dia boleh meletakkan atau menggunakan simbol R pada cap dagangan mereka. Simbol R ini bermaksud registered. Bagi cap dagangan yang tidak berdaftar, mereka tidak boleh meletakkan simbol R. Sekiranya tuan-puan meletakkan simbol R pada jenama ataupun cap dagangan yang tidak berdaftar, tuan-puan boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000. Pemilik cap
cap dagangan yang berdaftar juga mendapat hak eksklusif ke atas cap dagangan mereka. Hak eksklusif ini bermaksud tuan-puan boleh menggunakan jenama cap dagangan tersebut sepenuhnya. Tuan-puan boleh, pemilik boleh berhak untuk mempromosi, melesen dan franchise, menjual ataupun menyewakan cap dagangan tersebut. Ini bermaksud pemilik cap dagangan berdaftar mempunyai hak sepenuhnya ke atas cap dagangannya. Apakah kriteria pendaftaran suatu cap dagangan ataupun kebolehdaftaran suatu cap dagangan? Bagi membolehkan cap dagangan itu didaftarkan, tuan-puan ataupun pemohon boleh menggunakan perkataan ataupun nama ataupun logo ataupun gambar yang unik dan mempunyai nilai komersial. Perkataan ataupun logo ataupun nama ataupun brand yang tuan-puan gunakan mestilah sesuatu yang mudah, hendaklah sesuatu yang mudah, perkataan yang mudah diingati, menonjol dan juga mudah disebut. Contoh cap dagangan yang layak didaftarkan adalah menggunakan cap dagangan, menggunakan perkataan yang tuan-puan cipta sendiri. Maksudnya, perkataan yang tuan cipta ini tidak terdapat dan tidak wujud digunakan dalam mana-mana bahasa ataupun tidak ada di dalam kamus ataupun tidak digunakan oleh bahasa-bahasa yang lain. Maka cap dagangan itu ataupun perkataan yang dicipta itu adalah pilihan yang baik kerana ianya menunjukkan keistimewaan, distinktif berbeza daripada jenama ataupun cap dagangan yang lain. Contoh perkataan yang dicipta adalah seperti Viagra, filem jenama Kodak, Exxon. Ini adalah cap dagangan yang mengandungi perkataan yang terdiri daripada perkataan yang dicipta. Tidak ada membawa apa-apa maksud dan tidak digunakan dalam mana-mana bahasa. Cap dagangan tuan-puan juga ataupun perkataan ataupun logo ataupun gambar yang tuan gunakan untuk menjadi cap dagangan tersebut. Cap dagangan juga tidak boleh merujuk langsung kepada produk ataupun perkhidmatan yang tuan-puan sediakan. Tidak merujuk secara langsung kepada produk ataupun perkhidmatan. Sebagai contoh, penggunaan harimau. Penggunaan harimau ataupun gambar harimau boleh didaftarkan dan diterima untuk didaftarkan kerana lambang harimau ataupun logo harimau untuk pembankan, untuk syarikat bank ini, untuk pemohon ini tidak merujuk kepada kualiti atau sifat perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Maybank. Maka logo harimau ini diterima dan layak didaftarkan sebagai cap dagangan untuk Maybank.
Proton juga menggunakan gambar harimau ataupun logo harimau sebagai cap dagangan mereka. Walaupun kedua-duanya adalah menggunakan gambar harimau, tetapi terdapat perbezaan. Antara logo ataupun jenama Proton dengan logo gambar harimau Maybank. Maka kedua-dua logo ini adalah diterima kerana wujudnya perbezaan dari antara logo Maybank dengan logo Proton. Dan yang paling penting adalah cap dagangan tuan-puan, cap dagangan yang digunakan oleh tuan-puan tidak boleh serupa ataupun menyamai cap dagangan yang telah didaftarkan. Maksudnya sekiranya cap dagangan yang tuan gunakan ada persamaan dengan cap dagangan yang telah didaftarkan dan ada di rekod MYPO, maka cap dagangan tuan akan ditolak ataupun dibantah. Untuk makluman tuan-puan, tidak semua cap dagangan itu layak untuk didaftarkan. Cap dagangan itu akan ditolak ataupun dibantah sekiranya cap dagangan itu boleh mengelirukan atau memperdayakan. Cap dagangan itu mengandungi unsur skandal ataupun cap dagangan itu menggunakan nama ataupun gambar individu yang masih hidup ataupun telah mati tanpa kebenaran. Selain itu, cap dagangan yang mengandungi bendera, lambang kebangsaan, lambang negeri ataupun jata diraja juga tidak boleh didaftarkan. Cap dagangan yang menggunakan perkataan yang biasa dalam unsur kimia juga tidak boleh didaftarkan. Dan akhir sekali, cap dagangan juga tidak akan didaftarkan sekiranya menggunakan tanda yang boleh disalah anggap, iaitu seperti perkataan patent, dipatentkan, hak cipta, dan perkataan ini tidak boleh dijadikan cap dagangan tuan-puan. Bagaimana cara untuk mendaftarkan cap dagangan? Di manakah cap dagangan boleh difailkan? Terdapat dua cara yang boleh digunakan untuk mendaftarkan cap dagangan. Yang pertama, permohonan boleh dibuat secara atas talian. Untuk makluman, MYPO ada menyediakan platform untuk perfailan atas talian. Apa yang tuan-puan perlu buat? Tuan-puan perlu melayari laman web rasmi MYPO di www.myipo.gov.my. Yang kedua, permohonan boleh dikemukakan secara manual di kaunter MYPO, di mana-mana kaunter MYPO di Malaysia. Di Sarawak, pejabat MYPO Cawangan Sarawak terletak di tingkat 3, Blok E, Queen's Court, Jalan Wan Awi, Kuching. Untuk tujuan pendaftaran, tuan-puan perlu mengisi borang permohonan cap dagangan, iaitu borang TMA 2A beserta bayaran sebanyak RM950. Borang permohonan ini boleh didapati di kaunter MYPO ataupun tuan-puan boleh muat turun sendiri borang permohonan dari laman web MYPO.
Tuan-puan juga dikenaki adalah perlu untuk membawa sekali cap dagangan yang hendak didaftarkan. Selain mengemukakan permohonan, tuan-puan juga boleh mendapatkan bantuan bagaimana cara untuk mengisi borang permohonan dan juga apa-apa persoalan yang berkaitan dengan harta intelek. Kami di MyPo Sarawak sentiasa terbuka untuk membantu tuan-puan. Tuan-puan juga boleh melayari laman web MyPo untuk mendapatkan maklumat mengenai harta intelek yang lain. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai cap dagangan, tuan-puan boleh menghubungi pejabat MyPo Sarawak di talian 019 868 4125 ataupun email kepada saya phelo@mypo.gov.my. Dengan ini berakhirnya ceramah saya mengenai kepentingan mendaftarkan cap dagangan. Kunjungilah pejabat MyPo Sarawak sekiranya tuan-puan memerlukan bantuan khidmat nasihat mengenai prosedur perfailan harta intelek. Lindungilah harta intelek sebelum terlambat. Sayangi harta intelek anda. Sekian, terima kasih.